لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد أوصيكم إياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah dapat kurniakan syahadatin kepada kita dan dapat oleh kita hidup di bawah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghargaan yang Allah SWT kurniakan kepada kita ini tidak dapat kita balas kecuali dengan kita menjadi hamba syakura kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba syukur kepada Allah. Dengan itu banyakkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita buat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kerja suruhan Allah dan tinggal larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyakkanlah kita bertakwa kepada Allah, kerana Allah akan angkat manusia yang bertakwa kepada Allah sebagai peringkat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka yang paling tinggi peringkat di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang banyak bertakwa kepada Allah. Tinggi mana takwa kita kepada Allah, tinggi mulia kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau rendah kita takwa kepada Allah, selama itu kita dihina, tidak dipeduli oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan sebab itu kita hidup di atas dunia Allah SWT ini, janganlah kita mati kecuali mati dalam keadaan seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang muslim yang sempurna. Kita nak meninggal dunia Allah ini, meninggal dunia dengan sempurna supaya dapat balasan baik daripada Allah, sama ada di dalam barzakh dan kubur dan juga dalam syurga Allah SWT di akhirat nanti. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Hari ini hari ke-16, sebagai bulan yang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kita umat Islam ulang kaji tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masa, supaya kita meningkat kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat untuk kita dapat mardatillah, dapat diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat bagi kita nak masuk syurga Allah SWT kena kasih kepada Nabi.
Kalau tidak kasih kepada Nabi, kita tidak akan diberi oleh Allah SWT surga kepada kita. Dengan sebab itu orang mukmin yang dah tasjil diri dia masuk ke dalam Islam, dapat mengucap 25 syahadat, ataupun sebagai seorang Muslim yang dapat bakar daripada ibu bapa, fardu ke atas dia, wajib ke atas dia, mesti ke atas dia kena kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mana banyak kasih pada Nabi, orang ni darajah dia tinggi. Sebab apakah kita kena kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita nak bangkit hidup bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Kalau kita tidak kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak dapat nak hidup bersama dengan Nabi bila kita wafat ataupun bila kita mati, bila kita meninggal dunia ini, atau bila kita bangkit di hari akhirat nanti. Satu ketika datang Arabi, seorang Arab Badawi, dia datang berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, "Mata sa'ah? Bilakah akan berlaku hari kiamat?" Maka Nabi jawab ke atasnya, Nabi tanya ke atasnya, "Ma'adatta laha?" Apakah yang kamu sediakan untuk nak pergi berjumpa dengan Allah di hari akhirat nanti? Nak berlaku kiamat bila-bila tidak masalah. Itu hijrah Allah Subhanahu wa taala, kita tak pernah tahu bila nak berlaku kiamat, cepat ataupun lambat. Tetapi yang kewajipan ke atas kita mesti kena sediakan bekalan-bekalan untuk kita bawa kepada hari kiamat. Kalau kita tidak ada bekalan, kita nak makan apa, kita nak guna apa bila kita pergi berjumpa dengan Allah SWT di hari akhirat. Yang paling penting kepada kita, Nabi kita jawab kepada Arabi itu, kena sedia bekalan untuk kiamat. Hari kiamat nak berlaku bila? Atau hijab min amrillah. Maka orang lelaki ini dia jawab kepada Nabi, "Inni uhibbullah wa rasul." Saya dah kasih kepada Allah dan Rasul. Orang yang kata dengan ikhlas hati kasih pada Allah dan Rasul, berarti penuh perasaan dia kasih pada Allah dan Rasul, nak ikut segala perintah daripada Allah SWT, nak tinggal segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga nak ikut perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tinggal segala apa yang Nabi kita larang. Itu perasaan dia kata, "Ana uhibbullah wa rasul." Saya kasih pada Allah dan Rasul. Nabi jawab kata, "Anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu kamu akan hidup, akan bangkit, duduk bersama dengan orang yang kamu kasih. Kamu kasih kepada orang yang jahat, kamu hidup bersama orang jahat. Kamu kasih kepada orang kafir, hidup bersama orang kafir bila mati esok. Dan kamu kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, kamu akan hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akhirat. Itu dia nak banyak katanya, orang yang kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hidup bersama dengan Nabi dalam surga Firdaus. Itu yang kita nak kasih kepada Nabi. Kalau kita tak kasih kepada Nabi, tak jalan kita nak masuk surga bersama dengan Nabi. Tak ada orang panggil tak ada jalan bagi kita masuk syurga kecuali kena kasih kepada Nabi. Kemudian orang kasih kepada Nabi, dia akan berjumpa dengan Nabi. Nabi berjanji berjumpa di kolam, satu haud kolam, untuk bakal minum air di situ. Semua orang lalu di situ masuk dalam kolam, keliling kolam itu dia ada batin. Untuk diminumkan oleh mereka yang boleh masuk ke dalam. Orang yang boleh masuk dalam kolam itu, kawasan kolam itu tidak diberi masuk kecuali orang yang kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Umat Nabi ya, umat lain tak boleh masuk. Nah, umat Nabi Musa, kalau dia tidak sempat dengan Nabi Muhammad SAW, bila semua sempat Nabi Muhammad dengan Nabi, semua menjadi umat Nabi Muhammad belaka. Tapi kalau dia mati dulu, umat Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, kesemua itu tidak dibenar masuk di kawasan kolam. Dengan itu kita beruntung. Kita umat Nabi Muhammad SAW dah beruntung yang kita dapat masuk ke dalam kawasan kolam ini. Kita boleh minum air ke dalam kolam itu. Nabi kita tidak akan dahaga selama-lamanya. Bila kita minum air dalam kolam itu, tidak akan dahaga selama-lamanya. Dengan sebab itu, walaupun kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi kalaulah kita tidak kasih cinta kepada Nabi, tak mampu juga kita nak masuk ke dalam kawasan kolam itu. Dengan sebab itu, wajib fardu mesti kita kena kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian pula orang yang kasih kepada Nabi itu, satu ketika datang Sauban, seorang sahabat Nabi. Dia sangat cinta kepada Nabi, syadidul hub. Dia sangat cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tengok muka Nabi sehari ya. Sepanjang tidur tak jaga, tak kasih, rindu kepada Nabi. Nak tengok Nabi sama, dengan Nabi sama. Dia mikir bimbang takut bila dia mati tak jumpa dengan Nabi. Dia pergi cari Nabi. Dia datang kepada Nabi, ghayyara laun, wajah dia, muka dia jadi nampak kenaling, merah, kenaling dia. Jumpa dengan Nabi. Nah, masa nampak rindu, dia bimbang takut dia mati tak jumpa dengan Nabi. Bila Nabi mati, tak jumpa dengan dia. Takut ada sekali tak boleh akhirat esok. Dia bimbang takut. Tak jumpa dengan Nabi bila dia mati. Tidak hidup bersama dengan Nabi. Nabi tanya apa? Kerana muka kamu berubah? Saya kasih kepada Nabi. Dia kata, ada ni kasih dia kata, ana uhibbuka fillah. Kita pun patut sunnah Nabi. Orang kita kasih, ana uhibbuka fillah. Saya kasih cinta pada engkau kerana Allah. Kemudian bila dia kasih Nabi, bimbang takut bila dia mati nak hidup sekali dengan Nabi tak. Lalu tu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu ayat. Nabi khabar gembira kepada Sauban. Allah berfirman dalam Quran Karim, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah ayat mari dengan Quran. Tu ayat ni. Jawab pada Sauban, Nabi khabar gembira kepada Sauban mengatakan, wahai ayat kata, "Wa may yuti'illah war rasul." Siapa yang taat patuh kepada Allah dan juga Rasul, orang cinta kasih kepada Allah dan Rasul, dia boleh taat. Taat dengan hati. Manusia kadang-kadang taat dengan kelakuan kerana dia takut. Taat pada orang kedai, misal dia takut, orang suruh buat dia buat, suruh buat dia, hati dia tak taat, dia takut. Tapi taat melalui cinta kasih ni, kepada Allah ni kerana cinta kasih pada Allah, dia taat patuh pada Allah. Cinta kasih pada Nabi kita Muhammad SAW, dia taat patuh kepada Nabi. Tuhai ayat tahu kan, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka itu akan hidup di hari akhirat esok bersama, dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan nabiyin, nabi-nabi. Dia boleh hidup bersama nabi-nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dapat nikmat bersama, dapat syurga Firdaus. Was-siddiqin, dan dapat bersama dengan orang benar, golongan manusia yang benar, iman dia dan perbuatan dia dalam menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasyuhada, dan orang mati syahid. Was-salihin, dan golongan yang saleh, yang buat baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jaga diri dia, boleh kontrol diri dia dalam dunia ni supaya hidup di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
selaku hamba yang sebenar kepada Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Saya kata itulah kawan yang paling baik sekali. Mereka itulah ulaika, nah sebagai panggil rafiqa, sebagai kawan yang, nah saya kata hasuna, paling molek sekali lah. Nah ulaika mereka itu selaku rafiqa, kawan kami. Saing yang paling molek sekali dengan kita saat itu ialah para anbiya, nabi-nabi dan juga siddiqin, syuhada dan juga salihun. Kita nak tiru orang ni, nak tiru nabi, tiru siddiqin, tiru syuhada dan salihun, supaya kita boleh hidup bersama dengan mereka itu dalam syurga Allah SWT sebagai kawan yang sebenar. Jangan kita jadi kawan syaitan, iblis dalam neraka wal iyad billahi min dzalik. Kemudian sebab apa kita ikut kasih kepada Nabi SAW? Kerana Nabi bawa rahmat kepada kita dan bawa hidayah daripada Allah SWT kepada kita, tunjuk ajar kita. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai kata, kami tidak utuskan engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alamin. Bagi rahmat bagi alamin. Nabi bawa rahmat, bawa hidayah. Bagaimana kita tidak cinta dan kasih kepadanya? Kemudian Rasulullah SAW sangat lemah lembut kepada umat Islam, pada orang mukmin. Sangat cinta, sangat bimbang kalau orang mukmin saat itu buat salah. Nabi pernah Tuhan sebut dalam Quran. Ayat kita tahu kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya datang kepada kamu oleh Rasul daripada diri kamu, pada fuak kamu, yang azizun alaihi, yang dia sangat keberatan lambat cai Nabi. Bila ma'anitum, kesusahan kamu, bila kamu daerah waktu ya lambat Nabi, masa mai sabai cai dia tu mai lambat cai Nabi. Mana dia sana itu kuasa sulit, susah Nabi bila tengok umat dia saat itu susah. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi saat itu wasa haris, wasa tomok nak kebaikan berlaku kepada umat dia, pada orang mukmin. Ingin uang jai, ingin nak kebaikan saat itu berlaku ke atas umat dia, orang mukmin, kerana dia kesian belah rahim. Lemah lembut, jinak dan kesebelah hati dia kepada orang mukmin. Bil mukminin raufur rahim. Itu tugas yang Nabi kita terasa kepada umat Islam, kepada umat manusia. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW sentiasa berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Yang mana doa dia sangat kasih kepada orang mukmin. Doa yang diajar oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim dan juga pada Nabi kita Muhammad SAW. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Rabbi ya Tuhanku, innahunna sesungguhnya benda patung berhala. Adlalna katsiran minan nas, benda-benda fasad dan taghut saat itu, menyebabkan dia menyesatkan banyak di kalangan manusia. Benda-benda taghut, benda-benda tak molek, benda jahat, benda patung berhala tak kira lah, benda hasutan syaitan ke semua itu banyak sesat pada manusia. Manusia sesat dengan sebab benda tu, dengan sebab patung berhala, dengan sebab benda-benda dipuja oleh manusia, dengan sebab-sebab kesesatan daripada syaitan, tipu daya daripada syaitan, menyebabkan manusia sesat banyak. Faman tabi'ani fa innahu minni. Dalam doa, maka siapa yang ikut aku, catatlah, tulislah dia daripada aku, sesungguhnya pada golongan. Orang yang ikut aku, turut perintah Allah dan turut jejak langkah Nabi SAW, dia di kalangan umat Nabi, umat. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalaulah dia derhaka
kepada aku. Wa man asani, siapa deraka kepada aku, ya Allah, maka engkau lah amat pengampun dan amat mengasihani pada mereka. Nak royak kata, walaupun orang itu jahat terhadap Nabi, tapi Nabi doa molek juga. Nabi doa molek juga. Kalau orang ikut aku, orang ni di kalangan umatku. Kalau dia tak ikut aku, mintalah Tuhan ampun dosa dia. Mintalah Tuhan rahmat kepada dia. Nak royak kata kasih cinta kepada umat dia. Masa apa Nabi doa belah tu? Doa pada orang, kepada orang mukmin, kepada manusia supaya dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerap kali Nabi senantiasa berdoa, juga didoa oleh Nabi Isa alaihi salam, doa yang Allah mengajar Nabi Isa. Kama dia mengajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In tu'adzibhum fa innahum ibad. Orang buat jahat kalau muazzab ya Allah, mereka itu semua buat hamba-Mu juga ya Allah. Muna azab pada fuak yang berdosa, muna azab pada fuak yang jahat, dia juga hamba-Mu ya Allah. Itu doa Nabi. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau jika engkau tu ampun ya Allah, kalau kamu ampun bagi mereka itu, maka sesungguhnya engkau ya Allah kuasa dan sangat bijaksana dalam mengampunkan mereka itu. Saya kuasa nak ampun. Jadi nak ayat atas suatu ampun dosa. Nabi minta supaya Allah ampunkan orang yang buat deraka kepada para nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itulah kita umat Islam mesti kena kasih pada Nabi. Sebab itu Tuhan kasih pada Nabi. Sebab hati Nabi hati rahmat, hati yang berjinak, tak pesa orang panggil nak murih kepada umat dia. Sentiasa cinta kasih pada umat dia. Tapi sebab apa kita umat Nabi Muhammad tak ada kuasa dunia hati kasih pada Nabi. Karena kita tak biasa tahu sejarah Nabi, karena tak biasa tahu kedudukan Nabi. Yang kecil kita tidak diasuhkan dengan sirah yang sebenar berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diasuh dengan benda lain. Dekat cinta wairun, budak-budak cinta pada darah tu, pada darah ni, dia kena darah. Cinta pada alim ulama tu, ulama ni kerana dia kena alim ulama. Cinta pada pengenak bersiasat, pada orang ni apa semua. Royak sejarah presiden bukan sejarah hak patut kita hidup, ada puja patut kita hidup kasih. Ngaji seperawati saja sejak kecil, tak masuk apa sejarah Nabi. Dan Nabi ngaji gitu-gitu, pada ingat anak Nabi. Sekadar tu. Tidak mengajar kata bagaimana kok Nabi usaha oleh kita saat itu dapat rahmat daripada Allah SWT. Ada ngaji sirah Nabi betul-betul. Bagaimana kita nak kasih? Bila tak kenal dia tak kasih. Manusia tidak mari perasaan kasih bila tak kenal. Bila kenal barulah dia kasih. Kenal dengan sungguh baru dia kasih. Kalau tak kenal dia tak kasih. Sebab tu Nabi kita pernah kat tangan, ummati teriak Nabi bakar teriak Nabi. Dia minta doa Tuhan, umatku minta. Tuhan hantar malaikat mari. Mungkin tengok nama Muhammad buat apa. Tak kat tangan dia teriak aku. So Tuhan ampun dosa umat dia. So Tuhan tunjuk hidayah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuklah jalan kepada umatku, kan dia tak tahu, dia buat tak tahu, sebab tu dia buat tak malas. Jadi nak ayat katanya Nabi doa semua siapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta mereka tu mereka kata, goyaklah kepada dia saat itu kata, inna sanurdika fi ummati. Kamu selagi kami akan redha kata umat kamu. Tak apa kami nak redha umat kamu. Hatta la takuna fasiqan. Dengan dia tak ada fasik lah. Kalau ada fasik dia tak redha juga. Sebab tu turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amrih wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Allah SWT ayat dalam kata dua ayat ni mari kata. Kata oleh ya Muhammad, in kana aba'ukum, jikalah bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan juga isteri-isteri kamu, keluarga kamu,
harta yang kamu duduk taruh duduk simpan dan perniagaan kamu memang takut rugi, dan juga tempat-tempat tempat duduk kamu, rumah-rumah kamu yang kamu kasih suka, lebih kasih kepada kamu daripada Allah dan Rasul, dan lebih kasih daripada jihad pada jalan Allah. Fatarabbasu, tunggukanlah hatta ya'tiyallahu amri. Saya datang azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Karena Allah tidak akan beri hidayah sama sekali pada kaum yang fasik. Jadi ayat atas kita tak boleh. Lapan perkara tadi itu tak boleh kasih waktu lebih pada Allah dan Rasul. Siapa yang kasih lapan perkara tadi lebih pada Allah dan Rasul, berarti dia tidak kasih pada Allah dan Rasul. Sebab itu syarat kita nak masuk ke Allah SWT, nak buat apa hati kita kasih pada Allah dan Rasul itu lebih tinggi pada yang lain. Sebab itulah Rasulullah sentiasa jaga kita hingga sampai satu hadis, satu bandingnya Nabi banding dia semacam seorang lelaki Nabi ingat api kamar dia, segala belalai, segala ramu apa semua mari nak masuk dalam api dia kaca fikir, tapi buat belalai buat ramu sana itu buat tangi dia, tak saya pergi ekor dia buat tangi Nabi saya pergi ekor. Ayatnya Nabi pisah usaha Nabi umat dia ni tak saya jatuh dalam panggil kerusak ke, tapi manusia ni kaca nak terjun dalam kerusak ke. Itulah kerjaan Nabi. Sebab itulah kita kena kasih pada Nabi. Cara kita kasih Nabi saat itu kena benar segala apa yang Nabi bawa mari pada kita. Kita kena percaya dan kena orang panggil ikut Nabi. Kena ikut Nabi segala jejak langkah. Sebab tu Nabi kata kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk syurga belaka illa man aba, kecuali tak ikut Nabi. Maka sahabat dia tanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan? Rasulullah jawab kata, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat padaku dia akan masuk syurga, siapa yang derhaka padaku dia tak siap masuk syurga. Orang derhaka pada Nabi orang tak masuk syurga. Sebab itulah segala datang daripada Allah SWT pada Nabi kita kena ambil. Segala orang panggil hak Tuhan tegah kita kena tinggal. Itu orang panggil dalam kita hidup sunnah Rasulullah SAW, hiduplah sunnah Nabi SAW, banyakkan selawat ke atas Nabi, dan kita orang panggil tinggal segala benda bid'ah yang tidak dibuat oleh Nabi kita, tidak dibuat oleh sahabat, tidak dibuat oleh tabi'in dan juga ulama-ulama. Sebagai orang panggil warasatul anbiya, jangan kita guna pakai dalam hidup kita. Sebab itu adalah semacam orang derhaka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aku qala hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun 'ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Usikum wa iyyakum bittaqwallahi 'azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum radhikullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salam.